Baik, salam sejahtera dan selamat kembali kepada video ulang kaji pada hari ini. Pada hari ini kita bersambung dengan topik ke-20 dalam siri ulang kaji kita setakat ini. Tahniah kepada yang telah mengikuti selama ini. Jadi kita dah hampir setengah daripada jalan kita ke arah nak habiskan topik fokus SPM. Jadi pada hari ini kita bersambung dengan bab 9 dah. Bab 9 tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang kita juga panggil sebagai Suruhanjaya REIT. Okay. Jadi sebelum kita bincang tentang topik kita pada malam ini, cikgu nak beri sedikit latar belakang lah kepada apakah yang dimaksudkan Suruhanjaya REIT. Apakah latar belakang pembentukannya, apa yang berlaku sehingga terbentuknya Suruhanjaya ini, dan barulah kita masuk kepada topik kita, iaitu topik kita pada malam ini ada dua sahaja slide. Satu ialah tentang, alamak apa ni, ada balloon pula, kejut saya, tak buat apa pun dia muncul, kita apalah. Okay, okay, kita apalah surprise lah. Okay, jadi pada malam ini yang kita nak buat ialah yang pertama saja. Okey, yang pertama ialah peranan, slide yang pertama. Slide yang kedua pula ialah berkaitan dengan uh, tugas ataupun bagaimanakah Suruhanjaya ini menjalankan peranan dia. Okey, bagaimanakah dia menjalankan tugas dia di bawah sini. Sekejap, tugas lah. Secara umumnya kita panggil sebagai tugas, tetapi uh, kadang-kadang soalan juga akan tanya bagaimanakah Suruhanjaya menjalankan tugas dia. Okey, pun sama, perkara yang samalah cara dia, langkah dia menjalankan, bukan langkah, sebab yang Suruhanjaya ini dia ada tiga perkara. Okey, tiga perkara utama, dan perkataan-perkataan itu tersebut, perkataan-perkataan yang digunakan ini memang mengelirukan sebab maksud mereka memang sangat dekat. Jadi kita kena jelaslah, kita kena ulanglah beberapa kali bacaannya sehingga otak kita boleh susun isi dia ikut topik yang betul, tepat, sebab memang mengelirukan beberapa perkataan yang digunakan, istilah yang digunakan itu memang sangat dekat maksud dia. So ada tiga, satu ialah peranan, satu lagi ialah tugas, dan yang kita akan bincang esok barulah kita panggil sebagai langkah. Jadi murid-murid kena jelaslah perbezaan dia lah nanti. Okay, sekarang sebelum itu kepada latar belakang dia, mengapa ada Suruhanjaya ini. Okay, seperti mana yang kita dah bincang sebelum ini, negara kita sudah hampir merdeka setelah dibentuknya Majlis Perundangan Persekutuan. Kabinet pertama sudah ada Ketua Menteri kita, Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri kita yang pertama, tetapi belum merdeka lagi. Jadi langkah seterusnya selepas kita membentuk kabinet ialah kita perlu pergi berunding dengan British untuk dapat persetujuan mereka untuk beri negara kita kemerdekaan. Jadi pada bulan Januari 1956, kalau kita imbas kembali, yang semalam yang kita bincang kabinet pertama tu pada tahun 1955. Jadi setahun kemudiannya pada permulaan kerja, Januari saja, bulan Januari 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengetuai sebuah rombongan, sekumpulan orang yang terdiri daripada wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil Parti Perikatan. Dan kita juga ingat kembali, dari mana datangnya Parti Perikatan ini? Parti Perikatan ini adalah hasil kerjasama politik yang kita telah bincang sebelum ini, di mana Parti UMNO, MCA disertai dengan MIC yang terdiri daripada kerjasama tiga kaum terbesar di negara kita, orang Melayu, Cina, India, membentuk satu parti, gabungan parti bersama-sama dan memenangi pilihan raya. Oleh itu, parti inilah yang hantar wakil di dalam dan yang menyertai rombongan ini bersama-sama dengan Raja Melayu yang juga menjadi satu simbol penting dalam pemerintahan negara kita. Jadi, kumpulan rombongan ini pun mengambil kapal
selama beberapa hari. Okay, lepas itu, tak silap cikgu, masa yang agak panjang lah. 14 hari ke berapa hari mereka di dalam kapal tersebut membuat perbincangan. Okay, apa yang mereka nak bincang, uh, sampai satu kata sepakat apa yang mereka nak bincangkan dengan British. Okay, jadi lepas itu mereka pun ambil kapal terbang dari Pakistan sampai ke London. Di London mereka pun bincanglah dengan runding, kita panggil runding, berunding dengan British sehingga ditetapkan apa yang mereka nak dan apa yang British nak dalam uh, syarat kita dapat kemerdekaan lah. Contohnya salah satunya mereka rundingkan bilakah tarikh nak merdeka. Okay. Dan apakah kuasa tertentu yang di tangan siapa. Jadi itu dibincangkanlah dirundingkan semasa rombongan kemerdekaan, dan antara salah satu yang dihasil perbincangan tersebut ialah perlu ada sebuah suruhan jaya. Suruhan jaya ni sebuah AJK lah, satu jawatan kuasa. Di dalamnya ada beberapa orang dipilih yang pandai, yang pakar untuk menggubal perlembagaan. Sebab itu namanya Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu untuk gubal undang-undang paling tinggi, paling penting untuk negara yang bakal merdeka ini, iaitu Persekutuan Tanah Melayu, negara kita lah. Semenanjung Malaysia pada hari ini, dari Kedah sampai ke Perlis sampai ke Johor bahagian ini. Okay, ataupun kita panggil West Malaysia, Malaysia bahagian baratnya. Okay, kawasan inilah yang merdeka pada masa itu, dan sebelum merdeka mesti ada undang-undang dia. Undang-undang apa ni? Undang-undang ni dalamnya yang penting ketua dia siapa. Okay, mesti ada ketua dia. Siapakah ketua dia? Apakah sistem pemerintahan yang digunakan pakai? Bagaimana ketua dipilih? Okay. Mesti ada kan? Kalau tak ada, macam mana negara ni nak jalan kan? Begitu ramai orang tinggal bersama, takkanlah macam tu saja merdeka dan biarkan saja apa-apa berlaku. Tak boleh. Dia mesti tetapkan siapa ketua, bagaimana dipilih ketua dia. Okay. Kuasa ketua tu, apakah kuasa dia, dan rakyat pula. Rakyat. Siapakah yang boleh jadi rakyat? Rakyat tu guna bahasa apa untuk bercakap, untuk berkomunikasi? Apakah agama utamanya? Okay, semua ini ditentukan dalam perlembagaan. Okay. Dan ini sangat penting lah, sebab ini yang membentuk negara kita. Kalau kita fikir pun sampai hari ini, macam sekarang cikgu sedang bercakap bahasa Melayu, siapa yang tentukan? Inilah perlembagaan lah. Saya cakap dalam bahasa Melayu, ajar sejarah dalam bahasa Melayu kerana ini adalah bahasa kebangsaan kita yang ditetapkan daripada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini, yang menjadi asas kepada perlembagaan kita pada hari ini. Perlembagaan Malaysia pada hari ini pun diambil merujuk kepada perlembagaan yang gubal awal-awal ini. Okay? Jadi, ini adalah satu saat yang penting yang membentuk asas kepada sistem yang digunakan pada hari ini di negara kita lah. Jadi, itu dah latar belakang dia. Sekarang kita dah faham mengapa ada Suruhanjaya ini. Dan Suruhanjaya ini ada dua nama. Satu ialah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Satu ialah Suruhanjaya REK. Mengapa dinamakan Suruhanjaya REK? Kita lihat dalam buku teks. Ini adalah gambar anggota dia. Maksudnya siapakah yang tadi cikgu kata dia adalah satu AJK. Siapakah AJK dia dalam Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya REK? Anggotanya ada 5 orang ataupun ahlinya ada 5 orang. Yang pertama, yang ketua dia ialah Lord REK. Ini pengerusi dia, Lord REK. Sebab itu Suruhanjaya juga panggil Suruhanjaya REK sebab guna namanya. Okay. Dan dia dibantu oleh Sir William Ivor Jennings, Sir William McKell, Hakim B. Malik, Hakim Abdul Hamid. Tengok dua orang ni, hakim ni betul-betul lah mereka adalah pakar dalam undang-undang. Okay. Semuanya daripada mereka bukan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, bukan rakyat sini.
Sebab mengapa kita nak adil? Kalau pilih rakyat dari sini mungkin okey dia orang Melayu, mungkin undang-undang yang dia gubal tu pihak kepada orang Melayu saja. Ataupun pilih orang Cina, orang dia pun perkara yang sama, dia akan pihak kepada kaum dia. Mungkin ada akan ada kesan tersebut. Jadi kita nak elakkan ketidakadilan, maka dalam perlembagaan ini anggotanya adalah orang bakal dari negara lain. Jadi 5 orang inilah yang kita sebut, kita panggil sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan juga ataupun Suruhanjaya RED. Tugas mereka buat apa? Merangka, membincang, menyusun, merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu lah secara ringkasnya. Tetapi yang itu hanya sebagai pengenalan. Bila ditanya tugas mereka, itu bukan jawapan tersebut tidak dijamin dapat makalah, sebab kebanyakannya nanti kita akan bincang satu lagi bahagian tentang tugas mereka yang itulah yang betul-betul diminta kehendak. Soalan itu bila tanya tugas mereka, itulah yang lebih terperinci, itu yang mereka nak. Bukannya yang cikgu sebut ni. Yang cikgu sebut ni hanya untuk pemahaman kamu, iaitu mereka buat apa? Yang utama, yang umumnya mereka buat apa? Mereka kena nak tulis perlembagaan itu. Tapi bila kita sebut tugas mereka, dia kena bagi lebih banyak lagi lah isi yang kita bincang kemudian. Okay, baik. Sampai sini saja pengenalan dia. Kalau tak, cikgu akan pergi. Cikgu akan cakap terlalu panjang lebar. Okay, baik. Sekarang kita sambung kepada isi dia. Okay. Peranan, bila nampak soalan tanya peranan, terma rujukan, nanti kita akan lihat soalan juga tanya perkara pun boleh. Agak-agaklah bila sebut tentang beberapa perkataan ni, peranan, terma rujukan, isu, panduan atau perkara atau kandung bukanlah perkara. Jadi bila nampaknya beberapa perkataan ini yang diminta ialah, yang dimaksudkan ialah apakah fokus kerja dia? Apakah fokus kerja Suruhanjaya? Apakah perkara yang dia mesti ikutlah, terma rujukan ni perkara yang dia mesti rujuk. So maksudnya tugas mereka 5 orang ini, dia bukannya dia nak merangka perlembagaan, tetapi dia bukan tulis syok-syok sendiri. Dia tak boleh saya rasa benda ni baik untuk Tanah Melayu, okey tulis. Bukan. Dia ada panduan dia ada guidance dia kena ikut punya. Mungkin dia kena ikut benda-benda ini baru boleh tulis. Jadi apakah benda yang dia perlu ikut, yang perlu rujuk oleh dia untuk tulis perlembagaan? Ada 7 perkara ini. Yang pertama, dia mesti check, memeriksa aturan perlembagaan semua negeri Tanah Melayu. Sebab di negeri-negeri Tanah Melayu ada yang sebelum ini sudah ada undang-undang perlembagaan sendiri. Jadi dia perlu pergi baca semua tu. Dan lihat macam mana nak susun. Dan yang kedua, memberikan cadangan perlembagaan persekutuan. Yang ini 2 dengan 7 dia boleh digabungkan. Perlembagaan persekutuan yang digubal berasaskan demokrasi berparlimen, dan ada 2 dewan undangan lah di sini, yang kalau panjangnya kalau kita tulis sampai berasaskan demokrasi berparlimen pun sudah adalah isi dia. Memberi cadangan, dia perlu memberi cadangan perlembagaan persekutuan berasaskan kepada demokrasi berparlimen. Ini sistem kita, sistem pemerintahan negara kita. Bagaimana kita pilih pemimpin, yang cikgu dah sebut tadi. Bagaimana negara kita pilih pemimpin? Kita adalah sebuah negara demokrasi berparlimen. Maksudnya kita akan pilih, demokrasi ni maksudnya rakyat memilih pemimpin. Bila kita pilih pemimpin ini ialah wakil rakyat, di manakah mereka ada kuasa? Di dalam parlimen. Parlimen ini yang wakili kita semua. Kita semua, apa yang kita nak, dia diwakili dalam parlimen oleh wakil yang kita pilih melalui pilihan raya. Itulah secara ringkasnya perkara yang paling penting tentang demokrasi berparlimen. Dan bila mereka tulis perlembagaan ini, dia nak beri cadangan pun, dia perlu dia perlu rujuk kepada demokrasi berparlimen. Yang ketiga, dia perlu melindungi kepentingan raja berperlembagaan. Siapakah raja berperlembagaan?
Yang dimaksudkan di sini ialah Raja Melayu lah. Dia perlu melindungi kepentingan. Kiranya raja berperlembagaan ni susah untuk kita ingat, boleh juga tulis melindungi kepentingan Raja-Raja Melayu sama sahaja. Masih dapat satu markah. Melindungi kepentingan Raja-Raja Melayu. Dia perlu dalam negara kita dua perkara paling penting. Sistem pemerintahan kita, satu demokrasi berparlimen, satu lagi raja berperlembagaan. Nanti dalam Form 5 pun kan kita dah belajar kan, Form 5 pun sama. Sistem pemerintahan kita dua, amalan kita, raja demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Jadi mengapa macam tu? Sebab sinilah, sebab dari sini, daripada nak gubal perlembagaan ini memang syarat dia memang terma dia yang dia mesti ikut. Syarat dia yang kena dia ikut, dia kena ada dalam perlembagaan dia mesti melindungi kepentingan Raja-Raja Melayu. Okay, sebab ini adalah warisan penting di negara ini. Keempat, menyediakan ataupun mengadahkan bentuk kewarganegaraan bagi PTM. Okay, di sini dua perkataan yang boleh gunakan, mengadahkan atau menyediakan bentuk warganegaraan bagi PTM. So, siapakah boleh jadi rakyat? Apakah bentuk dia, warga negara dia? Okay, syarat-syarat dia. Inilah maksud dia. Dan seterusnya perlu, dan seperti yang cikgu cakap tadi, siapakah ketua? Nah, di sinilah dia perlu fikir nak cadangkan satu jawatan ketua negara. Yang pada hari ini, siapa tu ketua utama negara kita? Yang di-Pertuan Agong. Okay. Dan seterusnya menjaga keistimewaan orang Melayu. Jadi ini yang special untuk negara kita, di mana orang Melayu, mereka disebabkan mereka penduduk asal di sini, mereka ada keistimewaan mereka, dan sebenarnya pada masa yang sama bila mereka dapat keistimewaan, rakyat lain juga ada. Okay. Dan satu lagi bahagian yang mereka juga perlu rujuk, cikgu tak tulis di sini sebab cikgu nak pilih beberapa isi paling penting sahaja, tapi kalau sekiranya kita boleh, ini juga penting lah, ini juga penting untuk pemahaman kita lah. Kalau boleh ingat juga adalah ada kebaikannya, iaitu bila Suruhanjaya ini menjaga keistimewaan orang Melayu, dia juga perlu dalam perlembagaannya menjaga kepentingan sah kaum lain lah. So janganlah kita tengok sahaja nombor 6 ini, tak adil pula, kenapa kaum lain tak dijaga, hanya jaga kaum Melayu. Sebenarnya ada jugalah dalam perlembagaan itu ditulis perlu jaga juga kepentingan sah kaum lain. Okay, baik. Jadi itu adalah peranan ataupun termarujukan ataupun isu panduan ataupun perkara yang dirujuk dalam menjalankan dalam Suruhanjaya perlembagaan. Cikgu tak mau sambung nanti keliru. Jadi 4 perkataan tu ingat tadi, kita Suruhanjaya Red. Nah, inilah jawapan dia. Okay, seterusnya kita pergi kepada bahagian kedua, yang ini esok. Okay, bahagian keduanya ialah tugas Suruhanjaya Red ataupun bagaimanakah. Okay, kata kunci di sini mungkin dia akan tulis bagaimanakah, juga ada rujuk kepada bahagian inilah, bagaimanakah tugas Suruhanjaya Red dilaksanakan. Okay, jadi kita lihat sebagaimana. Okay, jadi sekiranya kita ni nak fahami dua bahagian ini, satu yang mungkin cikgu boleh kaitkan dengan kerja cikgu lah, ialah contohnya tadi yang peranan tu ialah fokus lah, ialah tentang apakah perkara yang cikgu perlu ikut untuk jalankan tugas saya. So contohnya untuk saya, fokus saya ataupun bidang tugas saya adalah untuk mungkin membentuk sahsia murid yang baik, memastikan murid memahami sesuatu itu objek. Itu adalah yang cikgu saya perlu memastikan murid boleh memahami, mencapai objektif tertentu dalam pembelajaran. Okay, jadi itu adalah peranan saya. Tetapi bila saya sebut tugas di sini, maksudnya ialah bagaimana saya bagi murid boleh mencapai. Contohnya saya perlu rancang dulu. Saya perlu mengumpul data tentang murid saya. Adakah murid saya semua dapat lulus dalam sejarah dah. Okay, dan saya perlu bahagian apa yang mereka lemah. Macam mana saya bantu mereka menganalisis semua tu. Contohnya, itulah bahagian ini, tugas saya. Okay, tugas.
Tugas yang dimaksudkan di sini, tugas Suruhanjaya Red ialah bagaimana dia nak capai tadi perkara di bahagian peranan mereka tu. Bagaimana nak capai uh, terma rujukan tadi. Okay, jadi tadi kan kita ada sebut dia mesti memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di negeri-negeri di dalam persekutuan. Jadi bagaimana dia dapat memeriksa. Jadi antaranya kita lihat yang itu lebih kepada poin keempat ini. Dia akan meneliti kedudukan perlembagaan negeri. So dia perlu pergi cari, baca dan dia akan tengok, okay, perlembagaan ini mungkin dia sangat relevan, sangat baik. So dia letak sangat ada kaitan dengan negara kita, negara yang nak dibentuk ini. So dia letak lebih tinggi, dia letak dia di tempat lebih penting. Okay? Dia lebih pentingkan perlembagaan negeri itu contohnya. Okay, itu yang pertama lah. Dan bagaimana dia nak faham semua ni? So dia mesti pergi jumpa raja-raja, menghadap. Menghadap di sini ya. Sebenarnya yang ini menghadap lah. Jadi okay, ada typo di sini. Cikgu menghadap lah. Cikgu tukar sedikit. Menghadap. Bukan menghadap. Menghadap. Okay, jadi ini kita potong lah. Dia menghadap raja-raja. Dia perlu jumpa. Tapi biasanya sebab kita jumpa raja-raja ini adalah orang yang kuasa tinggi kan. Kita yang so kita guna perkataan ini bahasa yang hormat lah. Menghadap raja-raja Melayu ataupun menghadap berjumpa dengan menteri besar dan juga penasihat British lah antara. Yang ini kalau murid-murid nak tulis dalam jawapan, pilih salah satu lah. Senang ni menghadap raja-raja Melayu lah. Sudah dapat satu markah. Dan mereka juga mengadakan mesyuarat ataupun bermesyuarat. Okay. Dan melawat ke negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Selain itu, mereka mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Okay, jadi, okay. Sebelum kita pergi kepada itu tadi, cikgu skip kan sebab cikgu nak terangkan bagaimana dia faham perlembagaan negeri. Dia akan jumpa dengan menteri besar ini, ketua di negeri kan, untuk faham. Okay. Jadi, selain itu tugas mereka juga adalah macam yang kita sebut tadi, dia nak kena bentuk. Dia nak kena mengadakan satu bentuk kewarganegaraan untuk PTM yang bakal merdeka ini. Kan tadi ada, kita tengok kembali. Bentuk kewarganegaraan. Jadi macam mana dia tahu apakah kewarganegaraan yang sesuai? Jadi dia perlu, satu, dia boleh minta cadangan daripada semua rakyat di sini, semua penduduk. Okay? Apakah yang rakyat sini nak? Okay, sebab mereka pun bukan orang sini. Jadi dia nak kena dapat pendapat semua orang di sini. Jadi dia pun minta cadangan daripada semua penduduk secara lisan ataupun bertulis. Ini satu isi saja, dua poin ini. Meminta cadangan secara lisan atau bertulis. Jadi rakyat boleh pergi jumpa 5 orang ini tadi tu, okay, Lord Reid, dan cakap, okay, ini yang saya rasa sesuai untuk jadi untuk kewarganegaraan ini. Mungkin saya rasa jus solid sangat sesuai. Okay, saya akan pergi jumpa, saya bagi tahu. Ataupun saya boleh tulis surat, saya hantar kepada Suruhanjaya Reid. Jadi mereka juga, bukan saja itu, mereka juga menerima memorandum ni macam surat yang ditulis bagi cadangan lah. Okay, dan dihantar kepada mereka daripada pelbagai pihak lah. Sama ada tadi tu penduduk, pelbagai pihak ni maksudnya mungkin dia ada parti politik tertentu, dia akan satu parti itu, mereka akan hantar satu surat lah bersama kepada, ataupun raja-raja Melayu pun mereka ada pendapat, mereka juga boleh tulis dan hantar kepada Suruhanjaya Reid. Itu adalah memorandum bertulis. Okay, lepas dah habis dah semua ini, okay, mereka sudah faham tadi apa yang mereka nak capai, merujuk kepada semua ini, mereka boleh buat keputusan. Macam mana mereka buat? Mereka mengadakan persidangan lah. Persidangan ni macam mesyuarat jugalah. Mereka perlu jumpa. Okay, berjumpa sesama sendiri. 5 orang tu bincang. Jadi berapa kali mereka bincang? 118 kali. Suruhanjaya Reid ini dia bermula pada bulan Jun 1956 sehingga Jun, Julai, Ogos
Oktober sehingga Oktober 1956. 5 bulan. 5 bulan tu 150 hari, jumpa 118 kali. Lebih kurang setiap hari lah, kecuali hujung minggu. Mereka jumpa tiap-tiap hari, bincang sehingga boleh tulis perlembagaan tersebut. So, ini bukan kerja yang mudah lah. Kerja keras lah. Okay. Jadi, akhir sekali cara mereka buat ialah mereka kena mengkaji lah. Dapat dah semua maklumat. Ini kan tadi 118, tadi memorandum tu 131 mereka dapat akhirnya. Dapat memorandum tu, dapat dah. Memorandum surat-surat tu, 131 surat dapat. Duduk, baca, kaji. Okay, kaji, buat laporan, tulis laporan, cadang. Apa yang perlu ada dalam perlembagaan. Jadi, memang bukan senang 5 bulan. Dia perlu keluar dengan satu dokumen tebal. Apakah undang-undang untuk negara ini. Okay? Jadi, itulah cara mereka buat jalankan tugas mereka. Okay, jadi sebelum kita sambung kepada latihan, kita ulang kaji balik. Untuk cikgu pun, cikgu rasa berat lah yang ini. Jadi, sekali lagi kita lihat balik. Peranan. Okay? Peranan memeriksa aturan perlembagaan semua negeri berasaskan demokrasi berparlimen, memberi cadangan perlembagaan persekutuan, dan melindungi kepentingan memeriksa aturan perlembagaan semua negeri, memberi cadangan perlembagaan persekutuan berasaskan demokrasi berparlimen, melindungi kepentingan raja berperlembagaan. Jadi first dia kena cek perlembagaan semua negeri. Dia beri cadangan tu berdasarkan sistem pemerintahan lah, demokrasi berparlimen. Yang ketiga, dia mesti pentingkan sebab negara kita ada raja. Pentingkan kedudukan kepentingan Raja-Raja Melayu. Dia akan mengadakan bentuk kewarganegaraan untuk rakyat. Siapa yang jadi ketua negara, cadangkan jawatan tersebut. Dan akhirnya jaga keistimewaan orang Melayu. Tugas lebih senang sedikit. Tugas ialah kita fikir balik apa yang cara yang dia gunakan. Dia dapat cadangan rakyat, dia teliti perlembagaan, dia hadap raja, bermesyuarat dengan mereka, adakan persidangan dan akhirnya buat laporan. Baik. Jadi dengan itu kita pergi kepada latihan. Latihan yang ini ialah rujukan jawapan dia. Kita kembali kepada latihan, kita cuba. Jangan rujuk dulu, kita cuba buat, nanti baru kita rujuk. Jelaskan perkara-perkara nanti. So, seperti yang cikgu sebut tadi, latihan ini dia gunakan perkara-perkara. Tetapi bila nampak perkara-perkara samalah dengan isi kita tadi, iaitu peranan ataupun isu panduan ataupun terma rujukan. Yang ini semua sama. Yang diberi perhatian oleh Suruhanjaya Perlembagaan Tanah Melayu. Kita mulakan dengan jawapan dia. Salin dulu ayat soalan, perkara-perkara yang diberi. Ingat yang ini murid-murid memang tiap-tiap kali cikgu bagi buat latihan, tiap-tiap kali saya ulang macam radio rosat, tetapi dalam peperiksaan masih sama. Tak suka nak salin soalan, suka sahaja terus dengan ayat sendiri. Jangan. Kita kena tulis soalan dulu. Perkara yang diberi perhatian oleh Suruhanjaya Perlembagaan Tanah Melayu ialah yang pertama, memeriksa aturan perlembagaan negeri di TTM dan melindungi kepentingan Raja-Raja Melayu. Sebab di sini kita ada Raja-Raja Melayu. Selain itu, memberi cadangan perlembagaan berasaskan demokrasi berparlimen dan mengadakan satu bentuk kewarganegaraan untuk PTM. Jadi dia juga kena beri cadangan memilih seorang ketua, untuk ketua negara. Itu. Tapi sini 3 markah, cikgu dah bagi 4 isi lah. Jadi kita boleh fikirlah di sini fokus dia ialah perlembagaan, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan dan kewarganegaraan. Sekarang kita pergi kepada soalan kedua. Seperti mana yang cikgu sebut tadi,
Kata kunci dia yang kedua ialah bagaimanakah. Tadi kita nampak yang pertama perkara. Ini bagaimanakah ini maksudnya dia nak tugas. Okay, ada juga tugas di sini kan. Jadi adalah untuk soalan ini dia ada dua-dua. Bagaimanakah ataupun tugas. Jadi bagaimanakah mereka menjalankan tugas mereka. Jadi anggota Suruhanjaya tersebut menjalankan tugas mereka dengan cuba kita ingat kembali bagaimana mereka nak faham atau cara perlembagaan tadi meneliti kedudukan perlembagaan negeri. Okey. Dan bagaimana nak melindungi Raja-Raja Melayu, dia kena menghadap lah. Raja-Raja Melayu dapatlah 2 markah. Macam tu. Okay. Dia ada 3 markah. Jadi jangan kita tulis 2 saja. Kita kena bagi 4. Okay. Dia nak seterusnya nak mengadakan satu bentuk kewarganegaraan dan memberi cadangan perlembagaan berasaskan demokrasi berparlimen. Semua ini dia perlu dapat pendapat lah kan. Macam mana nak dapat pendapat. Jadi selain itu mereka meminta pendapat cadangan rakyat melalui secara bertulis atau lisan dan mereka menerima memorandum daripada pelbagai pihak. Okay, betul tak? Jadi daripada itu akhirnya kita masih ingat kita boleh sambung juga, tak ada masalah. Nah, kalau ada masalah akhirnya mereka mengkaji dan membuat laporan. Dapat? Okay? Baik. Mengkaji, buat laporan. Itu cara dia dalam kebanyakan perkara yang kita buat sehingga hari ini. First kita kena tanya pendapat lah. Kita kena tengok apa yang ada, kita tanya pendapat, yang kita kaji dan kita buat laporan. Dan kita bagi cadangan kita yang akhirnya lah. Macam rumusan yang terakhir. Baik. Jadi itulah cara mereka jalankan tugas. Sekarang kita pergi kepada soalan kebat. Pada pendapat anda, mengapakah negara perlu mempunyai perlembagaan yang mantap? Jadi kata kunci di sini, mengapakah? Dan soalan ini legah. Kali ini akhirnya soalan ini tak spesifik. Dia kamu tak nampak spesifik di sini, maksudnya kamu akan nampak ada kata nama khas. Salah satu petunjuk dia ialah nampak kata nama khas macam yang sebelum ini dia ada kabinet ataupun dia ada hmm, apa dah topik yang kita sebelum ini, Majlis Perundangan Persekutuan. Dia ada perkataan-perkataan kata nama khas yang berulang dengan huruf besar. Perkataan pertama dia lah kan. Jadi sekarang yang kita lihat di sini tak ada. So selamatlah. Soalan ini selamat untuk kita gunakan toolkit kebat untuk jawab. Jadi kita lihat. Soalan ini mengapakah? Bismillah. Dia mesti adalah soalan kebat kesan. Adakah dia positif atau negatif? Balik kepada soalan. Ada tak? Tidak. Ada tak? Tragedi, ada tak perkataan yang tidak baik? Tak ada. Mantap ini baik. Perlembagaan ini tak ada apa neutral. Mantap ini maksudnya dia bagus. Dia nak kena sangat kukuh. Jadi soalan ini mestinya soalan yang positif. Jadi kita boleh mulakan jawapan setelah kita dah kenal pasti perkara tersebut. Negara perlu mempunyai perlembagaan yang mantap untuk okey, di sini cikgu tukar sedikit. Untuk murid-murid yang rasa susah bahasa yang sangat formal, bolehlah kita tulis menjadikan politik negara stabil. Tetapi yang lebih elok, kita juga boleh tulis untuk mewujudkan kestabilan politik. Lebih elok lah. Mana satu lah, pilihlah salah satu. Okay. Jadi tak apalah, cikgu ikut yang mana yang senang lah. Tapi untuk murid yang mampu, cikgu lebih cadangkan akan menggunakan pilihan yang kedua inilah, mewujudkan kestabilan politik. Lebih elok di sini. Okay, menjadikan politik negara stabil dan negara aman.
Betul tak? Kita tengok perlembagaan yang mantap, boleh tak politik negara stabil? Mesti boleh, sebab perlembagaan ini dia akan tetapkan siapa ketua negara. Bagaimana pilih ketua? Itulah tujuan dia. Akhirnya nak capai politik yang stabil sebab rakyat. Sebab ini semua perkara yang dipersetujui oleh yang cadangan daripada rakyat dan dilaksanakan dan semua setuju dengan dia, barulah dia stabil dan negara aman. Bila negara aman, kita boleh sambung hal ini kerana kita guna shock. Okay, salin soalan. Hal ini kerana dapat menjadikan, okay, di sini ada dua cara lah. Kalau hal ini kerana dia lebih kepada kamu nak jelaskan lah kan. Hal ini kerana uh, seperti mana yang cikgu terangkan tadi kan. Sistem pemerintahan hmm, yang teratur. Okay, telah ditetapkan dalam perlembagaan. Tak sekiranya nak bagi huraian, ini adalah tambahan lah. Okay, yang mampu boleh juga guna cara ini. Okay, tetapi sekiranya cara ini terlalu susah, okay, yang ini cadangan, okay, terlalu susah, kita juga boleh tulis kesan dia. Hal ini dapat menjadikan, okay, secara lain. Hal ini kerana atau hal ini dapat. Hal ini dapat ni yang biasa kehebat kesan yang kita gunakan. Sambung. Sebab itu kehebat kesan ini maksudnya kesan pertama dia akan bawa kepada kesan kedua, bawa kepada kesan yang seterusnya. So kita ubah suai sedikit. Hal ini dapat menjadikan imej negara cemerlang dan menarik kedatangan pelabur asing. Oleh itu, shock. Oleh itu, bila menarik kedatangan pelabur asing, peluang pekerjaan meningkat dan ekonomi negara menjadi maju. Lepas itu, contohnya di sini sekiranya mampu. Contoh boleh juga diberi. Contohnya, kita boleh guna balik tadi, huraian kita tadi juga okey. Perlembagaan negara menjadi panduan pentadbiran yang teratur. Okey. Jadi panduan untuk membentuk pentadbiran yang teratur. Okey. Jadi akhirnya kesimpulannya, rakyat hidup sejahtera dan negara berdaulat. Habis. Okey. Kalau nak lebih elok kedaulatan negara berdaulat, cikgu lebih suka sebenarnya kedaulatan negara terjamin. Lagilah cantik lah jawapan dia. Okay, tetapi terpulanglah kepada murid-murid. Ada kemampuan, kita tulis lebih baik lah. Itu tentunya. Okay. Kita nak lebih majulah. Dan kita mau minta standard yang lebih tinggi lah. Kita mau permintaan terhadap diri kita lebih tinggi dan bukannya semakin rendah. Okay. Baik. Jadi itulah perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan Suruhanjaya Rate. Salah satu topik yang bagi cikgu adalah sangat agak rumit lah dan memang kena ambil sedikit masa untuk hadam lah. Okay? Baik. Bagaimanapun kita cuba usahakan dan dengan izin Tuhan mestinya semua orang pun kita mesti adanya kemampuan lah. Bila kita cuba di mana ada kemampuan, di situlah ada jalan dia. Okay? Jadi dengan itu cikgu doakanlah kejayaan semua murid-murid. Sekian, terima kasih.